masing-masing ada buku kan? So boleh tengok buku. Okey, tengok sekejap Mana hilang tu? Ni dia. Okey. Okey. So, korang tengok. Okey, kita dah pergi. Okey. Kita dah first kita dah tahu tentang hospitality. Semua dah tahu pun. Apa maksud hospitality. Kemudian apa industri, bidang-bidang utama. Ada 3 sahaja bidang utama. Lepas tu contoh tempat. So dalam soalan nanti akan ada pelajar yang confused bila soalan tanya tentang tempat. Jenis tempat kerja. Dengan bidang. Bidang. Bidang dengan jenis tempat kerja, pelajar selalu tersilap. Kalau bidang, dia besar, dia umum. Kalau jenis tempat kerja, contoh. Contoh dia. So, ada 4 contoh yang awak boleh beri. Ni biasa memang bahagian A lah. Senang kan? Jadi, kalau senang pun awak silap, jadi rugilah dekat situ. Kemudian kita ada kenapa pentingnya jaga keselamatan. 3 sebab utama. First kali, nyawa. Kedua, sebab nak untung. Ketiga, sebab nak jaga reputasi. So, 3 ni kena ingat Sebab, habis tajuk ni, awak sepatutnya dah boleh menerangkan kepentingan menjaga keselamatan di tempat kerja. So, inilah 3 poin dia yang awak sepatutnya boleh terangkan. Lepas tu, yang ni, akta kita dah briefly go through hari tu. Awak kena tahulah. Apa dia akta, apa ni? Peraturan Keselamatan dan Garis Panduan Kesihatan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Apa akta yang melindungi pekerja, yang majikan kena ikut. Macam cikgu cakap last week kalau apa tu? Majikan dia tak menjaga kebajikan kita sebagai pekerja, kita boleh ambil tindakan berdasarkan akta yang ada ni. So you all kena jadi pekerja yang bijak lah. Kemudian ada 3 agensi yang kita dah sentuh hari tu. JKKKM, JKKP, JKKP, lepas tu KKM dengan bomba JBPM. Ini pun awak kena tahu 3 agensi yang berperanan dalam menguatkuasakan undang-undang peraturan keselamatan pekerjaan. Dia boleh tanya ni. So ada 3 je. So bab 1 ni agak orang kata ringan. So saya harap awak boleh follow dan boleh ingat lagi. So kemudian ini, kesan tidak mematuhi prosedur keselamatan di tempat kerja. So ini yang cikgu suruh awak ingat kan. Kita ada 2, kesan nyata dengan kesan tersembunyi. Kesan nyata, kesan yang terang-terang awak nampak. Contoh, kematian pekerja. Awak nampak kan? Kesan tersembunyi yang awak tak nampak tapi dia ada. So contohnya, kerugian produktiviti serta kualiti kerja. Awak boleh nampak tak produktiviti pekerja awak semakin berkurangan. So ini antara yang tersembunyi. Ada banyaklah awak kena ingat. Kemudian ni contoh borang lah. Tak ada apa. So itu chapter 1.1. So ini peraturan AM dan peraturan keselamatan diri. So sekarang sebelum kita masuk topik 1.2, ini yang cikgu nak cuba buat dengan awak ni. Bukan inilah maksud saya. Aktiviti yang saya nak buat dengan you all hari ni. Mana hilang ni? So aktiviti yang kita nak buat hari ni, aktiviti yang kita nak buat hari ni adalah, kita nak try buat perbincangan secara berkumpulan dan awak kena bentangkan
perbincangan awak secara dalam ni lah. Okey, kita cuba, cikgu pun tak tahu rupa dia macam mana. Okey, first kali, cikgu akan bahagikan awak kepada kumpulan. Okey, macam mana tu? Kita tengok So, korang ada berapa orang? Sekejap. Total hari ni kita ada berapa orang? Kita ada 11 orang. So 11 orang, kita buat 4 grup je lah. Okey. 4 grup okey tak? Banyak sangat. 3 grup. Okey, kita akan cuba buat 3 grup. Okey. How many rooms you need? Kejap ya, cikgu setting kejap. Ni cikgu baru nak cuba ni. Okey. Kejap ya. Okey. Okey, so cikgu dah assign ada 3 bilik dekat sini. Korang nampak tak? Tak nampak kan? Okey, kejap ya. So ada 3 bilik dekat sini. Ya. Cuba cikgu share screen kejap. Hilang dah. Okey, korang nampak skrin cikgu sekarang? Ada gambar korang kan? Nampak kan? Okey, dekat tepi sini cikgu dah assign ada 3 bilik tau. 3 room. Okey, so korang dah automatic dimasukkan dalam room-room tersebut. Okey, so lepas cikgu start room ni, okey, korang yang berada dalam group ni, korang akan berbincang tentang satu petikan yang cikgu akan bagi. Okey, so apa dia petikan tu? Okey, cikgu akan pergi dekat chat sekarang. You all pun nanti boleh check. Okey, cikgu nak masukkan link. Okey, so ke cikgu dah? Sekejap ada tak link dia? Oh, sorry tak. Sekejap Kejap ya. Kejap korang. So, korang cuba tengok dekat chat tu. Okay, so sini ada link. Okay, sebelum you all buka link tu sendiri, okay ni, nampak kan link dia? Korang nampak kan? Okay, sebelum korang buka link tu, okay, cikgu tunjuk briefly dekat sini lah. Okay, so apa yang cikgu nak tunjuk adalah, okay, yang cikgu bagi link tu, dekat korang tu, dia adalah berkaitan dengan, okay, ni. Okay, semua orang nampak? Okay, petikan akhbar, okay, Nadia Syahira trauma. Okay, restoran terbakar depan mata. Tiba-tiba gas menyembur keluar dan terus menyambar api. Okay, so saya bagi masa untuk awak baca. Okay, awak baca sekejap. Okay, lepas tu dia ada video, awak boleh klik lah. Tapi video dia sekejap dia, tak ada apa pun sangat lah. Okay, yang penting petikan dia. Okay. Lepas awak baca, okay, so tugasan awak adalah saya nak awak, okay, bincangkan. Sekejap Okay, saya nak awak, okay, saya nak awak bincangkan dalam kumpulan, okay, kesan, okay, tidak mematuhi prosedur keselamatan di tempat kerja. Jelas tak? Okay, ada 2 kesan kan? Satu kesan apa? Kesan nyata. Satu kesan tersembunyi. Okay, so cikgu nak dalam kumpulan korang bincangkan ada tak kesan nyata dalam petikan tadi. Hashim ni kena mute balik. Okay. Okay, ada tak kesan nyata dalam petikan tadi tu dengan kesan tersembunyi. Lepas tu korang nyatakan apa benda kesan tu. Okay, contoh kalau ada kematian pekerja. Okay, so you all masukkanlah. So kesan nyata nombor 1 kecederaan atau kematian pekerja kan. So awak tulislah contoh dia. Okay, ada kematian pekerja. Jelas tak? Cikgu punya arahan ni korang boleh faham tak?
Boleh Okey. So sekarang boleh masuk ke grup masing-masing. Okey, start room Okey, so boleh start bincang. So cikgu dah buka room ni. Korang bincang, tulis, lantik seorang ketua kena lantik seorang ketua. Okey, so boleh masuk room masing-masing.
Korang dah settle ke? Dah settle? Okey. So boleh keluar lah ni. So boleh keluar lah ni. Kita tunggu sekejap yang lain. Okay, so cikgu dah close room Sepatutnya you all dah kena keluar. So, masa dah tamat, kejap kita tunggu dulu. Alright, so semua orang dah ada balik dekat sini. Boleh turn on camera. Semua orang dah keluar kan? Okay. Boleh buka balik kamera. Okay, kejap Semua dah ada Yang lain dah keluar kan? Dah keluar ke belum? Okay, so tadi kita ada 3 room. So, okay. So, korang lantik ketua tak? Lantik ketua kan? Tak ada. Okay, untuk kumpulan 1. Okay, kumpulan 1 siapa nak present? Ketua. Tadi cikgu suruh lantik ketua. Korang lantik ketua tak? Kumpulan 1 saya lah Okay. Room So, 1 tu. room 1, sorry. Okay, room 1. Okay, silakan present dulu. Kalau saya cakap kesan nyata, orang lain cakap kesan tersembunyi boleh? Boleh sangat. Okey. Kesan nyata ialah ada kecederaan sedikit pada tangan pekerja Nadia dan kerosakan peralatan dapur akibat kebakaran tersebut. Okay. Lagi? Diorang boleh kena denda ke cikgu? Yes, betul. Siapa diorang tu? Nadia dengan
pekerja dia ke? Majikan siapa majikan? Nadia lah kan? Nadia dengan suami dia. Suami dia Ha. boleh dikenakan tindakan Hmm. disiplin oleh agensi kerajaan dan dikenakan denda kerana tidak mengikut peraturan keselamatan dan garis panduan kesihatan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Okay, so basically kesan nyata ni kesan nyata ni semua ada pada dalam petikan tu. Betul tak? Betul kan? Okay, kenapa awak cakap majikan boleh dikenakan tindakan? Dekat mana silap dia? Kat mana silap dia yang awak nampak ni? Sebab dia tak pastikan betul-betul gas tu okey. Elok, Okay, tak okay, bocor. betul. Okay, betul. Kalau dari segi garis panduan. Kalau dari segi garis panduan, okay, apa yang awak nampak apa tu dalam berita tadi? Okay, majikan dikenakan denda kerana tidak mengikuti peraturan keselamatan dan garis panduan. So, awak rasa dari segi garis panduan keselamatan di tempat kerja, okay, di mana silapnya majikan ni? Pada pendapat awak lah. Dia tak ada salah, tak ada betul. Apa pendapat awak? Awak rasa majikan tu apa sepatutnya yang dilakukan oleh majikan tu? Daripada segi garis panduan untuk pekerja dia. Ada siapa-siapa yang boleh jawab tak? Ke korang tak faham apa maksud cikgu? Faham tak? Okey, dekat kesan nyata ni, okey, you all kata majikan boleh dikenakan tindakan disiplin oleh agensi kerajaan. Bila ada kecederaan, okey, majikan memang boleh dikenakan tindakan. Lagi-lagi kalau pekerja dia decide nak ambil tindakan. Kan? Kalau pekerja dia sayang majikan dia, mungkin dia tak ambil tindakan lah. Tapi mengikut daripada apa yang kita belajar, okey, kalau berlakunya sesuatu kecuaian tu, okey, tragedi ke, okey, majikan boleh dikenakan tindakan. Okey, so dari segi peraturan keselamatan dan garis panduan, ada tak sesiapa yang boleh jawab apa yang sepatutnya majikan ni buat sebenarnya dari segi panduan, garis keselamatan, apa yang sepatutnya si Nadia, Syaira, siapa nama dia? Lupa dah. Okay, majikan sepatut apa yang dia buat? Siapa boleh bagi pendapat dia? Dari segi panduan di tempat kerja, sepatutnya perkataan tu, sepatutnya dia buat macam mana? Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba jawab? Bukan boleh jawab. Siapa nak cuba jawab? Okey. Grup 2. Room 2. Okey, siapa wakil room 2? Siapa room 2 tadi? Okey, siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Room 2? Dari segi garis panduan keselamatan ni, sepatutnya apa yang majikan tu buat ya? Kalau dia nak elak berlakunya benda macam ni? Tak? Boleh tak terfikir? Sepatutnya, okey. Grup 2, okey, tak ada orang nak jawab. Mawadah? Mawad? Mawad, boleh tak cuba jawab? Cuba je, tak apa. Hello? Korang? Boleh tak? Ke korang tak tahu ni? Tahu ke tak tahu? Tak boleh agak? Tak ada Tak tahu? Ya, Hashim ni nak cuba ke? Siapa nak cuba? Tahu jawapan ke tak tahu ni? Bukan jawapan. Ada siapa nak beri pendapat? Tak. Tak, okey, bagus. Wakil. Okey. Maksudnya, okey, sepatutnya kan, majikan ni kenapa dia boleh dikenakan tindakan, okey, mengikut peraturan keselamatan dan garis panduan, okey, dari segi garis panduan pekerja semasa di kedai, di restoran. Okey, sepatutnya okey majikan ni okey dia kena ada guideline. Okey, kalau berlaku kebakaran, contoh okey, peraturan kebakaran.
kan macam kalau kita dekat sekolah, kalau berlakunya kebakaran, kita telah dilatih, betul tak? Kita pernah buat apa? Fire drill kan dekat sekolah kan? Maksudnya kita dah ada panduan. Kalaulah misal kata berlakunya kebakaran, semua orang satu sekolah tahu. Pertama sekali korang buat apa? Dengar je loceng, apa yang korang akan buat? Loceng kebakaran tu? Keluar dari kelas. Yes, betul tak? Automatik. Korang akan, ada panduan. Kita dah praktis hari tu. Okay. Bunyi je alarm, okay, semua akan keluar beratur dan pergi ke tempat kawasan yang lapang. Okay, awak faham tak konsep dia? Maksudnya, majikan ni sepatutnya dia ada garis panduan, dia ada dia punya guideline kepada pekerja dia. Sebab tu dia salah. Kan? Dia memang boleh dikenakan tindakan. Apa-apa pun majikan ni sangat berisiko besar. Okay, kalau berlakunya kemalangan atau kecederaan di tempat kerja. So itu kesan nyata. Okay, so room 1 dia dah bagi jawapan. Okay, sekarang room 2, wakil room 2 seorang, tolong. Okay, kalau awak tak nak buka kamera pun, okay, boleh tolong bagi kesan tersembunyi. Cikgu nak dengar kesan tersembunyi. Okay, siapa room 2? Room 2 tadi siapa? Ada wakil tak? Cikgu, saya nak kongsi. Okey, boleh share. Silakan. Yang pertama, kos untuk membaiki peralatan yang proses masa kemalangannya mesti ditempa oleh majikan. Okey. Atau dibiayai oleh majikan. Betul, Sebab betul. akibat yang kebakaran tu, peralatan di kawasan dapurnya rosak. Okey, betul. Okey, lagi? Itu kesan tersembunyi lagi? Banyak Lagi kos pembersihan kawasan kemalangan. Okey, lagi? Lagi Yang lain tu tak ada kaitan bagi awak. mungkin mangsa kemalangan atau dan keluarga majikan mengalami tekanan hidup dan trauma. Sebab yang pemilik restoran tu mengalami trauma kan. Okey, pemilik mengalami trauma tapi dia tak kena kecederaan tu. Okey, awak bayangkan pekerja. Pekerja tu, awak tengok kan gambar tangan dia dah melecur. Walaupun tak nampak teruk lah, tapi kalau kita melecur kan dia ada gelembung-gelembung tu kan. Sakit you all. You all pernah kena tak? Aduh, yai. Kalau pernah kena, tahulah. Pedih, sakit. Okay. So, kalau kita tengok kesan tersembunyi ni, okay, daripada pertama, okay, kerugian produktiviti serta kualiti kerja. Okay. Kos pembersihan. Kos melatih pekerja. Apa maksud kos melatih pekerja ni? Contohlah yang tangan melecur tadi, dia dah trauma. Kan? Jadi awak kena cari pekerja baru. Betul? Kos awak nak latih dia balik tu. Okay, awak nak ajar dia daripada mula, step ambil order, step yang betul step prosedur nak membersih, okay, semuanya okay, memakan kos. Lepas tu kos membaiki peralatan yang rosak, kerugian masa dan wang. Semua tu berkaitan. Okay, tenaga kerja yang digunakan untuk menyiasat. Okay, awak menyiasat ni, siapa yang menyiasat? Siapa? Okey, wakil room 3. Okey, munculkan diri anda. Siapa wakil room 3? Room 3. Ada Farah Najwa. Lagi siapa lagi? Salsabila. Okey, siapa-siapa je? Munculkan diri. Okey, siapa nak wakil nak jawab? Wakil grup room 3. Wakil room 3. Okey, Salsabila. Oh, Farah Najwa. Okey, Farah Najwa, hello. Hello, cikgu dengar tak? Dengar. Okey, so soalan saya, okey. Tenaga kerja digunakan. Okey, dalam kes Kerata Akhbar tadi, okey, cuba awak kaitkan, okey, tenaga kerja digunakan untuk urusan penyiasatan kemalangan. Dekat mana, macam mana kesan tersembunyi yang ni, okey, awak kaitkan dengan Kerata Akhbar tadi? Kesan apa? Apa dia cikgu? Kesan tersembunyi, okay, kalau tenaga kerja digunakan untuk urusan penyiasatan kemalangan menyebabkan kerja-kerja lain tertangguh. Apa maksud dia? Maksud dia kalau orang tu nak siasat punca kebakaran tu, maknanya dia kena stop semua benda yang jadi dekat tu kan. Dia nak check lah macam
Stop semua benda. Yang awak sebut stop semua benda tu apa? Dia Contoh. aktiviti dekat tempat terbakar tu lah. Kalau stop semua benda, apa yang terjadi? Masalah lah, orang tu tak dapat income, tak boleh buka kedai. Yes, kan? So, sekarang you all nampak, okay, walaupun masalah dia kecil, macam tadi tak ada pun kematian, tapi masih ada kesan tersembunyi dia. Okay, dia kalau awak baca berita tu, perasan tak dia kata, okay, penyiasatan punca kebakaran masih dalam penyiasatan kan? Betul tak? Betul. Okay, jadi bila penyiasatan, kerja lain dah tertangguh. Kerja awak nak bersihkan kedai tu tertangguh. Kerja untuk awak, macam-macam lah yang lain pun akan tertangguh. Okay? Jadi itu adalah kesan tersembunyi. Selagi penyiasatan tu tak selesai, awak ni sebagai majikan ni tertunggu-tunggu. Okay? Bila aku boleh cuci aku punya restoran ni, bila aku boleh buang semua peralatan, nak bawa masuk peralatan baru. Jadi banyak sangat kos yang awak kena tanggung. Okay? Daripada masalah kecil je. Bukan masalah kecil. Okay, masalah dia awak tak mengikut guideline, tak mengikut prosedur. Okay, awak tak letak peraturan yang jelas pada pekerja. Okay, jadi membawa masalah lah. Okay, kemudian mangsa kemalangan dan keluarga mengalami tekanan hidup dan trauma. Okay, kesianlah itu nasib baik tak ada kematian. Kalau ada kematian, lagi teruk. Lesen perniagaan boleh dilucutkan. Okay, so itu kesan nyata dan kesan tersembunyi yang awak semua boleh ditanya dalam soalan SPM. Dia akan tanya, okay, apa contoh kesan nyata, apa contoh kesan tersembunyi. Okay, so masukkan dalam kepala awak, okay, kesan nyata, kesan yang kita nampak, okay, kesan tersembunyi, kesan yang tak ada, okay, yang tak nampak tapi ada. Alright, so itu je latihan recap punya dah lama kan. Okay, untuk tajuk 1. Okay, so terima kasih tadi kerana bekerjasama. Bagus cikgu tengok so sekarang kita nak pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu 1.2. Boleh Okay, so boleh buka buku teks, rujuk buku teks. Cikgu akan share juga buku teks di skrin, tapi you all boleh tengok buku masing-masing lah. Okay. So 1.2 ni, okay, kita bercerita tentang persekitaran selamat dan ergonomik pergerakan di tempat kerja. Okay, persekitaran selamat, korang faham Okay, environment yang safe, yang selamat untuk kita, dan ergonomik pergerakan di tempat kerja. Ergonomik pergerakan di tempat kerja. Okay, so soalan. Siapa tahu apa maksud ergonomik? Pernah dengar tak perkataan ergonomik ni? Siapa pernah dengar? Ada sesiapa pernah dengar? Saya pernah dengar. Okey. Tapi kakak saya tak. Okey. Saya pernah dengar. Okey, apa dia? Saya tak tahu apa maksud dia. Oh, kakak awak pernah dengar tapi tak tahu apa maksud dia? Kakak saya belajar pasal dia tu. Oh, okey. Dia je lah. Okey, korang pernah tak pergi IKEA tu kan? Okey, lepas tu korang pernah tak jumpa perkataan ergonomik di dia punya perabot-perabot design yang ergonomik ataupun perabot yang ergonomik? Okey, pernah tak dengar? Pernah tak? Ke tak perasan langsung? Okey, ada sesiapa tak yang perasan? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Korang, kalau korang on camera, at least korang boleh geleng-geleng kepala ke kan? Ni cikgu nak tunggu jawapan ni. Tak ada Tak pernah cikgu. Tak pernah? Tapi masa RBT ada. Oh, Pernah dengar. okey. Maksudnya you tahulah apa maksud dia, kan? Okey, so okey. Cikgu letakkan dia dalam kejap, mana dia? Okey, korang tengok gambar ni, mesti korang terus faham apa maksud dia. Okey? Bukan faham lah, maksudnya korang boleh bayangkan, oh ni ergonomik sebenarnya. Okey? So, sekejap share screen. Tengok screen cikgu. Silap. Okey.
Alright, nampak tak gambar sekarang tu? Apa itu ergonomik? Nampak tak korang? Korang jawablah. Nampak tak? Okey. Alright, apa itu ergonomik? So korang tengok gambar yang korang tengah nampak ni. Okey, orang tengah duduk, position dia. Okey, pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, ergonomik berasal bla 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 bla. Okey, ergonomik membawa makna dan bertujuan untuk memastikan sesuatu peralatan, kemudahan, proses dan sistem yang digunakan oleh manusia di dalam melakukan sesuatu aktiviti atau interaksi sesuai dan serasi dengan mereka. Okey, ayat dah berbelit, mesti pening kan? Okey, kita tengok definisi ergonomik. Okey, aplikasi sains kemanusiaan dan sains kejuruteraan ke atas pekerjaan dan persekitaran tempat kerja supaya pekerja memperolehi kepuasan semaksimalnya kepada pekerjaan tersebut. Apa kaitan tempat kerja dengan kedudukan ni? Okey. Saya nak awak bayangkan, kalau di tempat kerja, okey, peralatan ataupun kemudahan yang disediakan. Okey? Tengok kerusi yang pertama. Tengok cara awak tengok komputer. Adakah gambar pertama tu selesa untuk awak? Untuk bekerja? Selesa tak? Tak. Sama juga dengan gambar rajah kedua. Ketiga. Ketiga ni apa masalah dia? Kerusi terlampau tinggi, meja terlampau rendah. Okey? Kemudian yang keempat ni lagilah. Saya tak tahu dia tidur ke, dia belajar ke. Tapi kedudukan kerusi dia tu. Okey? So, bila kita sebut ergonomik ni, dia lebih kepada persekitaran, tempat kerja, yang melibatkan peralatan atau kemudahan yang membuatkan awak rasa selesa. Okey? So, kalaulah kerusi atau meja di rumah awak tu menyebabkan awak berkedudukan macam ni, yang awak tengah tengok ni, itu maksudnya kemudahan atau peralatan itu tidak ergonomik. Jelas tak? Dia tidak mempunyai ciri-ciri yang ergonomik. Yang membuatkan awak selesa, dan boleh melakukan kerja dengan baik. So itu perkataan paling simple yang saya boleh bagi tahu awak maksud ergonomik tu. Setakat tu korang faham tak apa maksud ergonomik ni? Ergonomik pergerakan maksudnya faham? Faham. Okey. So ergonomik pergerakan tu adalah bila pergerakan kita tu selesa dan sesuai untuk bekerja. Okey, nanti saya cerita lagi apa benda maksud dia. Bukan maksud dia, contoh dia, okey. So dalam tajuk yang 1.2 ni, topik ni, awak akan kita akan tengok persekitaran selamat di tempat kerja tu macam mana. Kemudian awak kena tahu atau awak kena terangkan kepada saya apa punca kemalangan di tempat kerja? Apa yang menyebabkan berlakunya kemalangan ni di tempat kerja? Okay. So first kita nak tengok pada maksud, maksud persekitaran. Awak boleh relate baca ni pun awak faham terus. Persekitaran maksudnya kawasan di sekeliling. Selamat maksudnya terlepas daripada bahaya. Tempat kerja maksudnya contoh ruang tempat melakukan kerja. Itu tempat kerja. So tengok dalam buku ni kita cerita tentang ruang dapur industri tau. Apa maksud ruang dapur industri tu? Dalam industri hospitality, ruang dapur dia besar. Contoh di ruang dapur di hotel, ruang dapur di cafeteria, di restoran. So ruang dapur ni adalah satu tempat yang selalunya berlaku kemalangan. Kenapa berlaku kemalangan? Sebab ada peralatan, sebab ada kelengkapan dapur dan kita bekerja di dalam itu. Kita menyedia, kita masak, kita menyaji, kita mengemas, Jadi sebab adanya peralatan dan juga kerja kita buat di situ, di situ kecuaian boleh berlaku. So, yang dalam awak nampak dalam buku teks tu, situasi kecuaian ni kita dapat elakkan kecuaian dengan tiga kaedah ni. Pertama, bila kita merancang susun atur dapur dengan ergonomik. Kita jumpa balik perkataan tu. Merancang susun atur dapur dengan ergonomik.
Maksud dia, awak tahu tak, kitchen ni, dapur ni, kita tak boleh simply buat saja. Okey, aku nak pintu kat situ, sink kat situ, meja kerja dekat sini, peti ais beli kan. Lepas tu awak rasa, oh cantik lah letak sebelah pintu, awak letak kat sebelah pintu. Kita tak boleh buat macam tu. Okey. Kita, kalau dapur ni, kita kena merancang susun atur dapur dengan ergonomik. Maksudnya, di dapur tu pun, okay, awak kena merancang. Okay, macam mana pergerakan yang sesuai bila kita nak melakukan kerja. Okay, so saya bagi contoh paling simple. Okay, tolong dengar. Okay, saya bekerja di restoran. Okay, so saya chef. Okay, jadi sekarang ni layout susunan di tempat kerja saya. Belakang saya ni adalah chiller ataupun freezer. Chiller lah nak ambil sayur kan. Okay, chiller belakang saya. Meja kerja depan saya sini. Sink dekat sebelah kanan saya. Tong sampah dekat sebelah kiri saya. Okay, so bila datang order, okay, saya nak masak lah. Saya nak mula masak. So, saya nak ambil bahan-bahan. So, pergerakan saya ni akan jadi minimal. Okay, sebab apa? Susunan di dapur tu ergonomik. Okey. Bila pusing belakang, saya boleh ambil sayur saya. Okey, ambil sayur. Meja kerja dah dekat sini ni. Okey, saya perlu pusing belakang, ambil sayur. Okey, nak basuh. Sink sebelah kanan saya je. Okey. Okey, so basuh. Okey, ambil. Kemudian saya nak potong. Okey. Meja kerja dah di sini. So saya potong. Okey, lepas tu nak buang sampah. Okey, buang sampah saya sebelah sini je. So saya buang sampah di sini. Sekarang saya nak masak. Okey, masak mungkin dapur ada dekat sebelah sini. So saya hanya pusing dan saya masak. So awak nampak tak proses dia di situ? Tak perlulah bila saya nak ambil barang saya kena pergi sana. Okey, bila saya nak basuh sink dekat sana pula. Datang balik dekat meja kerja. Okey, dah potong. Sekarang saya nak basuh. Tadi basuh. Sekarang nak buang. Tong sampah dekat ujung sana. Nak masak kena pergi bilik sebelah. Nampak tak? Okay. So, bila pergerakan kita minimal, okay, so kecuaian dapat kita kurangkan. Kita dapat atasi. Okay. So, pertama tu merancang susun atur dapur dengan ergonomik. Okay. Kedua, meningkatkan aspek keselamatan di tempat kerja. Okay. Ada signage. Okay. Ada peraturan. Okay. Ada panduan yang kita tampal. So, orang boleh nampak. Pekerja boleh nampak. Okay. Kemudian yang ketiga, mewujudkan pergerakan yang lancar serta lebih selesa semasa menjalankan tugas. Yang cikgu cerita tadi tu, inilah dia. Okay. So, bila kita buat tiga benda ni, kecuaian di tempat kerja boleh dikurangkan. Okay. So, next. Okay. Okay. Punca. Okay. Sekarang kita cerita punca, kelas. Okay, kenapa berlakunya kemalangan dekat tempat kerja ni? Okay, punca dia pertama sekali sebab manusia. Kecuaian manusia. Okay. Nama pun manusia kan, memang selalu cuai kan. Okay, so kecuaian manusia boleh mengundang kemalangan. Okey, kadang-kadang bukan kita ni orang, contohlah awak seorang yang sangat teliti. Tapi bila kita manusia ni kadang-kadang ada benda yang kita terlepas pandang. Okey. So, kita tengok langkah untuk mengelakkan kemalangan berlaku di tempat kerja. Okey. Ini manusia Pertama, merancang masa sebelum memulakan kerja. Okey, kita kena plan dulu. Okey, sebelum masuk kitchen, okey, rancang hari ni nak buat apa. Okey, apa yang awak akan gunakan, barang apa yang awak kena guna. Planning lah. Okey, kedua, elak meninggalkan dapur semasa sedang memasak. Ini kalau dekat rumah selalu je kan. Awak nak goreng ayam, ikan, goreng, tinggal. Lepas tu pergi depan, tengok iklan, tengok TV. Okey, jadi itu boleh mendatangkan kemalangan. Okey. Jadi, ketiga, memeriksa dan mengawal masakan, okey, menggunakan alat penjimat masa, okey, seperti ketuhar ataupun sekarang orang pakai air fryer. Okey, orang dah tak goreng pakai minyak nak kena tunggu. Orang pakai air fryer dah. Okey. Elakkan memasak sebaik saja sekiranya mengantuk. Okey, kalau sakit, mengantuk, janganlah masak. Okey. So, 5, pastikan kepala hos. Ini berkaitan dengan tong gas tu, okey, sangat seram. Saya pun memang seram. Okey, kalau berkaitan dengan tong gas ni Okey, so pastikan kepala hos gas ditanggalkan setelah selesai menggunakan dapur memasak. Okey, kena cabut. Okey, kepala tong gas tu, hos, okey, gas, okey. Okey, now kita cerita tentang pakaian semasa bekerja.
Okay, so kita bagi contoh ni gas pula. Chef Okay, so dia bagi contoh chef supaya awak boleh relate. Okay, pakaian semasa bekerja kena sesuai dengan pekerjaan kita. Okay, so contoh chef di sini, okay, pakaian tak boleh ketat. Okay, sebab kalau ketat dia menghadkan pergerakan. Lepas tu kurang penggunaan barang perhiasan memang tak boleh pakai lah. Okay, sebab kalau awak masak dia boleh jatuh dalam makanan, dan kalau pakai mask tu bila tengah masak boleh jadi panas okey, jadi tak sesuai lah. Okey, kasut okey kena bersesuaian, tak ketat. Okey, tapak kasut kena kering. Okey, penggunaan pelapik kasut boleh bantu kesesaan. Okey, macam contoh chef ni dia berdiri lama. Okey, jadi bila awak pakai pelapik kasut tu dia boleh beri lebih kesesaan. Lepas tu kasut bertutup. Sebab itulah chef kan. Okey, kena pakai kasut bertutup. Kita panggil safety boot. Okey, bukan kasut-kasut yang biasa-biasa. Okey, mahal. Kenapa? Sebab faktor keselamatan lah. Okey, kalau ada masakan yang tertumpah ataupun pisau, okey, tengah potong-potong pisau terjatuh. Okey, so kasut ni boleh memberikan keselamatan. Okey, ada banyak lagi kalau kita nak cerita tentang pakaian chef ni. Okey, pakaian chef ni pun boleh ditanya dalam peperiksaan. Okey, antara soalan yang famous. Okey, dia suruh awak lukiskan ke pakaian chef. Okey, dia suruh awak terangkan. Okey, dari segi topi, kenapa pakai topi, okey, baju kenapa warna putih, okey, pakai apron, lepas tu pakai kasut, seluar warna gelap, okey. So nanti kita akan bincangkan lebih lanjut tentang pakaian ni bila ada soalan dia lah, okey, baru awak nampak. Okey, so kemudian faktor yang kedua adalah persekitaran. Okey, dua faktor punca kemalangan tadi manusia. Okey, kedua persekitaran. Okey, surrounding kita. Kadang kita dah elok pakai dah. Okey, tapi persekitaran kita tak selamat. Okey, so nombor 1 sampai 10 ni, okey, awak boleh baca. Okey, panduan bagi mengelakkan kemalangan di tempat kerja. Okey, 1 dia suruh baca manual. Kedua, pastikan peralatan elektrik ni jauh daripada punca air. Okey, kemudian ketiga, plug. Okey, jangan kita guna extension wire tu, plug tu kita letak banyak, guna banyak-banyak, peralatan elektrik. Okey, bahaya. 4, pisau objek tajam. Okey, berada dalam yang tajam lah, supaya cepat awak nak potong. Okey, kedudukan dapur gas, ketuha, sesuai agar tempat kerja mendapat pengudaraan yang baik sekiranya berlaku kebocoran gas. Okey, kena letak dekat dengan tingkap misalnya. Okey, kemudian persekitaran, pemadam api mudah dicapai dan berfungsi. Okey, kena ada pemadam api yang awak boleh nampak. Okey, maksudnya kalau awak tengah masak, meletup kan. So, terus kepala tu macam, okey, boleh nampak fire extinguisher ada dekat situ. So, you boleh ambil. Okey, kemudian ada kit pertolongan cemas. Okey, susun atur perabot tidak menghalang laluan kecemasan. Okey, bahan kimia, peluntur, deterjen dan racun boleh diasingkan. Racun diasingkan serta dilabelkan dengan jelas. Okey, yang ni kan ada cerita recycle. Saya ingat lagi. Okey, recycle apa nama tu? Botol. Recycle botol minuman. Okey, letak bahan-bahan beracun dalam tu. So, orang boleh tersilap. Okey, boleh terminum pula. Okey, so jangan buat macam tu. Kemudian pastikan bahan kimia disimpan berjauhan dari rak makanan. Okey, so itu langkah okey, ataupun panduan untuk mengelakkan kemalangan. Okey, so yang terakhir, okey, bukan terakhir, second last keadaan tempat kerja. Okey, ni dibagi tentang lantai, pencahayaan dan pengudaraan. Okey, so lantai basically lantai kena kering, okey, tak licin. Okey, sesuai. Okey, ada pemasangan lantai anti gelincir. Okey, so ini awak boleh baca Kemudian pencahayaan, okey, lighting di tempat kerja, pencahayaan mesti mencukupi. Okey, lepas tu kenalah pasang lampu jimat tenaga. Okey, kemudian pengudaraan, okey, pemasangan kipas atau penyedut udara, exhaust fan tu dekat dapur kalau ada dekat rumah siapa yang ada tu, okey, exhaust fan tu penting bila kita masak, okey, asap makanan tu dia akan sedut dan okey, bawa keluar lah, kalau tidak nanti berasaplah rumah.
Okey. Kemudian last sekali kita nak tengok adalah kepentingan persekitaran selamat di tempat kerja. Okey, kenapa pentingnya persekitaran selamat di tempat kerja? Okey, sebab ada 4, okey, meningkatkan kualiti produktiviti, mengurangkan risiko kecederaan atau kematian, mengurangkan kerosakan harta benda dan peralatan dan mempercepatkan pengeluaran perkhidmatan ataupun produk. Okey, so itu direct dengan dan straightforward. Saya rasa awak boleh baca dan awak boleh faham. Okey, pentingnya untuk jaga keselamatan sebab tadi awak dah buat dah aktiviti tadi. Okey, so awak boleh nampak bila berlakunya kemalangan, banyak kesan yang awak kena tanggung. Okey, jadi kenapa pentingnya ada persekitaran tempat kerja yang selamat? Okey, sebab first kita nak productivity, kualiti produktiviti kerja kita. Okey, kita nak bagi tip top. Okey, lepas tu mestilah kita nak kurangkan risiko, kecederaan atau kematian lah. Kemudian nak kurangkan kerosakan harta benda, rugilah sebab harta benda ni rosak, nak ganti baru bukan murah. Okey, dan mempercepatkan pengeluaran perkhidmatan atau produk sebab kita bisnes. Kalau siapa bisnes tu dia nak untung, tak ada siapa nak rugi. Okey, so saya stop sampai situ. Okey, yang ni punca kemalangan, ini dah okeylah, yang tadi itulah manusia, persekitaran. Okey. Kemudian terbahagi kepada mesin dan fizikal. Ini sambung lain lah. So saya stop dulu sampai kepentingan persekitaran selamat di tempat kerja. Okey. 4 ni So kita stop sampai situ. Korang ada lagi ke tu? Adakah masih bersama? Ada. Okey, good. Ada. Okey. Semangat kan bila dah nak habis kan. Okey, stop sharing. Okey. So saya stop sampai situ. Okay, sekarang kita nak buat aktiviti untuk tajuk topik 1.2 ni. Okey. So saya dah sediakan link. Okey, so nanti awak tekan link tu. Okey, tekan link tu dan awak jawab soalan yang saya berikan. Okey. Okey, sebenarnya saya ni nak kurangkan awak menulis. Okey. Ada masalah ke kalau awak type panjang-panjang dalam phone awak tu ataupun laptop awak? Ada masalah tak? Semua Tak ada. Siapa yang ada masalah, dia prefer nak menulis, boleh PM saya. Maksudnya, awak boleh tulis jawapan awak tangkap gambar, send pada saya. Tapi saya prefer awak type sebab tulisan senang nak baca. Plus korang tak payah membazir kertas kan. Biar cikgu print je, cikgu boleh check. Okay, so nanti awak jawab soalan tu. Okay, kita pergi kepada, saya nak tunjukkan soalan feedback hari tu, boleh tak? Korang boleh stay lagi? Boleh Boleh. Okay, so saya nak tunjukkan awak jawapan yang korang hantar pada saya. Tunggu sekejap Saya tak share screen kan? Okay, tunggu sekejap Sekejap je. Cikgu buka tadi, kenapa cikgu tak buka siap-siap? Nah, itulah masalah dia. Sekejap korang. Okay, kalau ikutkan, soalan yang saya bagi hari tu straightforward je. Okay, korang hanya perlu copy paste apa yang ada dalam buku teks. Tapi malangnya, ada yang tak buat macam tu. Okay, so maksudnya tak buat macam tu maksud dia apa tau? Maksudnya dia malas nak type panjang-panjang. Okay, dia buat pendek-pendek. Okay, so response. Alright. Okay, sekejap saya share screen. Okay, so soalan intro ni saya expect macam you all akan jawab dengan betul lah, okay? Tapi masih ada yang tak betul, okay? Macam saya cakap tadi. Okay, nampak screen saya? Nampak? Nampak. Okay, bagus. Okay, masih bersemangat. Okay, so sini saya tunjukkan. Okay, ni respon korang Okay, so saya tunjukkan secara brief, okay? So, soalan yang pertama, terangkan budaya kerja positif yang perlu ada dalam menyiapkan satu tugasan, projek, berkumpulan. Ini korang buat yang ni ke? Bukan kan?
Ni form 4 punya kan korang kan? Okey, minta maaf tersilap. Korang punya kerja hari tu apa? Blank dah. Sekejap. Korang ada kerja tak last week? Yang Ada. hospitality tu. Yang apa? Yang apa? Maksud hospitality. Maksud hospitality. Oh, okey. Sekejap. Saya salah tekan, minta maaf. Okey, jumpa dah. Okey, sorry. So, okey so jawapan hari tu, okey, hari tu kita combine kelas kan? So, okey, sama juga, okey. Awak tengok hospitality. Jawapan awak kena tak boleh jawab yang macam kedua ni. Okey, perkhidmatan layanan mesra kepada tetamu. Tetamu dalam bidang apa? Okey, tak boleh, jangan malas. Okey, kalau maksud, okey, awak perlu beritahu komplit. Okey, kita tak start buat lagi yang soalan-soalan SPM. Okey, nanti memang awak akan terkejut. Okey, jawapan tidaklah semudah ini. Awak tak akan dapat markah. Okey, so hospitality, perkhidmatan layanan yang mesra kepada tetamu, pengunjung atau pelanggan dalam pelbagai bidang. Okey, dalam pelbagai bidang. Bidang apa? Penginapan, perkhidmatan, pengembaraan serta perkhidmatan makanan. So kena complete. Okey, so yang kedua ni salah, tak boleh. Okey, layanan mesra kepada tamu, pengunjung atau pelanggan. Jawapan malas. Okey, salah. Okey, so you kena complete. Complete. Nampak tak? Copy paste je. Tu saya pelik. Ada juga yang tak nak jawab dengan panjang. Okey. Okey. So ingat, okey, kalau maksud, okey, mesti complete. Okey. Yang kedua, nyatakan bidang perkhidmatan dalam industri hospitality. Okey, so you all tulis pengembaraan dan pelancongan. Okey, total ada 4 semua kan? Okey, 1, 2, 3. Ni mana ni? Tak nampak. Pengembaraan dan pelancongan. Oh, 3. So, ada 3. Okey, 1, 2. Okey, so 3 lah. Majoriti betul lah. Okey. Yang ni saya tak tahu apa masalah. 1, tiba-tiba penginapan. Tu je. Okey, so kena jawab complete. Okey. Yang ketiga, senaraikan 3 tempat kerja dalam industri hospitality. Okey, so nombor 1 dia jawab restoran je. Tak tahu apa masalah. Lepas tu, okey, ni betul lah. Semua jawab 3. Okey, 3. Okey, bagus, 3. Okey, so semua betul. 4, nyatakan 3 kepentingan menjaga keselamatan di tempat kerja. Okey, menyelamatkan nyawa, margin keuntungan, reputasi perniagaan. Okey, 3 benda. Korang kena start sebab korang masih lagi awal tau. Okey, so tajuk ni korang dah boleh buat point. Okey, 3 kepentingan menjaga keselamatan. Okey, sebab apa? Nyawa, margin keuntungan. Sebab nak keuntungan tinggi. Lepas tu nak reputasi yang baik. Okey, kena start awal. Okey, kemudian menyelamatkan nyawa. Okey, betul. Supaya tak cedera. Yang ni memang saya rasa nak tengok je siapa yang jawab ni. Okey, tapi boleh tengok. Cuma saya nak tunjukkan yang ni lah supaya awak taklah rasa segan kan. Jawapan awak salah. Okey, so supaya tak cedera, salah. Ni bukan civic. Okey, tak boleh jawab umum. Mesti jawab, okey, ada point dia daripada buku teks. Okey, lepas tu menyelamatkan nyawa. Okey, betul. Memperoleh margin keuntungan yang tinggi. Kemudian memperkenalkan reputasi perniagaan yang baik. Okey, bagus. Jawapan panjang. Tapi ingat, kalau dalam kertas peperiksaan, tengok berapa markah. Kalau dia kata 3 markah, tak berbaloi. Okey, so tak apalah saya tak tulis markah. Tapi effort awak jawab tu bagus. Okey, kemudian menyelamatkan nyawa, keuntungan. Okey, betul. Okey, good. Okey, nyatakan 2 akta yang melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja. Okey, so peraturan akta. Okey, betul. Ni siap huraian. Okey, bagus. Okey, OSHA 1994. Okey, section. Okey, ni semua betul Betul. Okey. Akta keselamatan dan kesihatan pekerja. 1 saja. Keselamatan dan kebajikan semua pekerja. Okey. Salah Yang ni tak boleh. Okey, ni betul. Okey, ni betul. Yang ni tak boleh. Awak jawab macam ni je lagi tak boleh. Section 15 dan section 24 salah. Okey. Okey, so akta ni tak ada cara lain memang kena hafal Ni apa? Menghasilkan budaya kerja yang sihat dan selamat. Salah. Tak boleh. Okey.
So, 6. Nyatakan peranan bomba pun direct dalam buku. Padam api. Salah Tengok ni. Ini jawapan nak cepat Salah Memastikan operasi kebombaan dan penyelamat yang profesional dan berkualiti. Okey, betul. Okey, padam api salah. Keselamatan di tempat kerja mencegah kemalangan. Okey, betul. Membendung kemusnahan harta benda. Okey, betul. Dalam buku teks panjang kan? So, awak boleh ambil yang nombor 1 dengan nombor 2. Okey, sebagai jawapan. Again, kena tengok pada markah. Okey, kalau 1 markah bagi 1. 2 markah bagi 2. Okey. Kemudian 7, peranan KKM. Again, direct dalam buku. Awak tengok ni, siapa jawab ni? Peranan KKM bagi ubat. Kau rasa? Okey, salah Okey, memastikan tempat dan keadaan selesa dan bersih. Okey, so awak ambil dalam buku. Okey. Okey, bagus jawapan. Okey. Okey, 8, peranan JKKP pula. Okey, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja. Awak tengok ni jawapan dia apa? Bagi ceramah. Selamba kan? Okey. So, okey, ambil dalam buku teks tu. Okey, dia ada banyak. Okey, maybe boleh ambil 1 dan 2 berdasarkan ni apa? Mempertingkatkan KQU hidup semasa bekerja. KQU? KQU tu apa? Okey, typo. Alright. Okey, bagus. Sini. Okey, copy paste semua. Okey, kesan nyata sekiranya, okey, ni kesan nyata dan kesan tersembunyi kan. Again direct daripada buku je. Okey. So kesan nyata tadi ada 4. Okey. Kesan tersembunyi ada 8. Okey. 8 kesan tersembunyi. Jawab apa? Selamat dibuang kerja. Memang salah lah. Okey. Sepatutnya awak tulis 8. Okey. Jangan malas Awak akan terkejut bila kita jawab soalan SPM. Okey, so itu saja. Okey. Korang okey tak? Ngantuk dah? Okey Alright. Okey, so cikgu akan stop sampai sini. Kejap lagi cikgu bagi link. Okey, jawab menggunakan link yang cikgu berikan. Kenapa Hilia? Kau soleh